Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa ilayka yurja'ul amru kulluhu. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu ala kulli hal. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan akan Al-Quranul Karim sebagai keterangan bagi hamba dan datangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencerahkan isi kandungan Al-Quran, dan datang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah daripada kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menerima ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, seterusnya kepada a'immatit tabi'in dan atba'it tabi'in dan tokoh-tokoh ulama salafis salih dengan cara seluruhnya. Maka bab penting sekali di dalam agama kita, iaitu cara kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu alim ulama kita dia mentalaqikan, mana menerima ilmu daripada Allah taala dan daripada Rasul di atas landasan ajaran, batasan, tunjuk hajar oleh Allah Ta'ala dan Rasul, tidak menyenggah dan menyalahi apa yang dijalankan, apa yang dibataskan oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Itu dinamakan aqidatus salaf. Itu dinamakan aqidatus salafis salih. Apabila ada benda yang jelas betul, maka pasti kena ada benda yang tak betul, tak cerah. Timbulnya pada zaman salafis salih iaitu aqidatul jahmiyah. Mereka yang menyengahkan akan Al-Quranul Karim dan akan sunnatin nabawiyah yang thabitah, yang sabit daripada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dengan itu cara memikir dan aqidatis salaf diterimakan oleh ulama sekorong ke sekorong, semasa ke semasa, satu generasi ke satu generasi, sampai kepada negeri kita, negara kita, iaitu Al-Fatani ataupun Thailand. Alhamdulillah, itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu juga aqidatul jahmiyah diikuti oleh generasi ke generasi, masa ke masa, tempat ke tempat, hingga sampaikan kepada negara kita. Dengan sebab itu, dua jalan ini adalah jalan yang menyalahi
tak belaga gi mari, tak boleh nak himpun di antara dua perkara seumpama air dengan api. Dengan sebab itu, apabila aqidatus salaf dikemukakan kepada umat masyarakat, mereka yang beraliran dengan aqidatul Jahmiyah, mereka itu cemburu terhadap akidah mereka. Selalu mereka itu nak mempertahankan akidah-akidah mereka yang beraliran dengan aliran Al-Jahmiyah. Mentolakkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata mendahului akal fikiran mereka di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang kita sebagai orang yang pegang dengan aqidatus salaf, kita kena jagakan diri kita, pahaman kita. Kerana mereka senantiasa menggelarkan mereka yang berada di atas bantasan salafis salih dengan musyabbihah. Mereka itlak di atas mereka yang berpegang teguh dengan aqidatus salaf, iaitu al-musyabbihah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh beberapa tokoh di kalangan a'immatil kita. Syekh Abdul Qadir Jilani pun sebut, Syekh Imam Syekhul Islam As-Sabuni pun sebut, dan Syekh Al-Imam Abi Hatim Ar-Razi pun sebut, dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh a'immah kita. Kata selalu Al-Jahmiyun mengitlakkan lafaz mereka terhadap Ahlus Sunnati wal Jamaah atas manhaj salaf dengan musyabbihah. Ini tak boleh nak tolak dan engkar, kerana dalam sejarah pun begitulah mereka itu menggelarkan orang yang berdasarkan kepada aqidatus salaf dengan dengan musyabbihah, dengan mujassimah, dengan an-nabitah, dengan berbagai-bagai gelaran. Itu kalaulah kita baca dalam sejarah, tak lari pun jalanan mereka sebagaimana yang ada sekarang. Dengan sebab itu, dasar mereka dalam masalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ia tak sama dengan pegangan salafis salih dengan pegangan Jahmiyah. Dikata zat Allah Subhanahu wa taala itu, orang yang berpegang kepada aqidatus salaf, mereka i'tiqad kata Allah taala mempunyai zat dan sifat hakikah. Makna kata Allah taala ni bukan benda yang kira-kira di dalam akal fikiran sahaja. Adapun kumpulan Jahmiyah, mereka itu rakyat kata Allah taala ada. Rakyat kata Allah Subhanahu wa taala itu ada sifat, tetapi dalam kira-kira sahaja. Dalam bahasa Sia panggil di dalam cintanakan, nai cintanakan tahu nan mai miความเป็นจริง. Tidak ada sungguh. Kenapa? Kerana mereka menggunakan kawaid Jahmiyah mereka dalam arti kata kalaulah Tuhan ada luar daripada akal fikiran, luar daripada benda dok kira-kira dalam akal, nescaya Tuhan itu jadi bercerai daripada makhluk. Maka dia tak kaedah Jahmiyah, dia kata tiap-tiap benda bercerai pasti kena berjihad. Apabila kata benda bercerai pasti kena berjihad, wa imma jihad depan, wa imma jihad belakang, wa imma jihad atas ataupun jihad bawah, itu bukan Tuhan dia kata. Sedangkan orang Islam seluruhnya i'tiqad kata Tuhan itu suku, makhluk itu suku. Sama ada zat Tuhan pun suku, sifat Tuhan pun suku daripada makhluk. Makhluk ada sakat dia, zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala ada cara dia. Berlainan di antara dua perkara. Kerana tegaskan kata dua perkara ni benda yang berlainan. Makna kata zat Allah ni ada hakikah, tapi berlainan daripada makhluk. Zat makhluk ni ada hakikah, tetapi berlainan daripada Al-Khaliq. Ini benda yang fitrah manusia pakat boleh faham belaka. Muskilah mereka ini, mereka i'tiqad kata zat Allah Subhanahu wa taala ada dalam kira-kira. Nak kata atas pun tak leh, nak kata depan pun tak leh. Adapun aqidatus salaf, begengnya aqidatus salaf, mereka itu pegang dengan cara jelas dan terang kata zat Allah Subhanahu wa taala itu suku daripada makhluk, dia itu ada pada kharij kalau bahasa orang mengaji.
Bukan ada dalam kira-kira, bukan ada dalam fikiran, bukan ada dalam khayal dia. Tak, dia ada sungguh. Boleh kita dengar kalam dia, boleh kita lihat zat dia, boleh kita seru dia, boleh dia tu dengar perkataan kita, boleh dia tu lihat kita. Itu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di bawah laisa kamislihi syai' pun tak lari kata Allah Taala itu ada hakikah. Nampak tu tak? Dengan sebab itu qawaid di sisi ahli sunnati wal jamaah duduk di atas mazhab salaf, bab sifat Allah, bab zat Allah, bab dia hakikah muqaddamun alal majaz. Hakikat muqaddam dahulu di atas majaz. Kenapa hakikat tadi itu bukan hakikat bagi zat makhluk, hakikat zat Tuhan, hakikat sifat Tuhan. Kita kena faham sini. Hakikat zat Tuhan, hakikat sifat Tuhan. Hakikat itu makhluk Tuhan, hakikat sifat makhluk Tuhan yang lain. Dua-dua ni adalah hakikah belaka. Tetapi mereka ini nak mendahului qawaid, mereka kata al-majazu muqaddamun alal haqiqah. Majaz iaitu dulu daripada hakikat. Kenapa? Kerana klik pada qawaid Jahmiyah kata Allah Ta'ala ni ada dalam kira-kira. Allah Ta'ala ni ada di dalam kira-kira. Cuma tok dia, anak dia, cucu dia, cicit dia, ia berlainnya darajat. Sekadar tu ya. Tapi fikrah cara memikir asal tak lain tak bukan sekadar memikir kata Allah Ta'ala ni ada dengan cara kira-kira. Kalau bahasa siapa panggil mi nai cinta nakan tahunan, kuam pencing mai mi. Faham tak? Lalu dia tak kaedah kata akal manusia pasti kena dahulu daripada wahyu Tuhan tentang perkara hak Tuhan duk nak khabar tentang hadiah. Kita orang berpegang dengan akidah salaf, Tuhan ni pial behti. Allah Ta'ala Tuhan ni pial behti di kalangan manusia ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pegangnya salafis salih yang ada di atas landasan Alkitab dan Sunnah. Adapun mereka akal mereka dulu daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah mereka dakwa kata akal itu apabila wahyu menyengahkan akal, wahyu itu menyengahkan akal, wajib kita mendahului akal di atas wahyu. Itu qawaid Jahmiyah. Adapun qawaid ahli sunnah yang ada di atas bantasan salafis salih, dia kata akal dengan wahyu tak mungkin nak berlawan sama sekali. Kenapa? Kerana akal itu daripada Allah, wahyu itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Adakah roh dengan jasad itu yang nak berlawan? Berlawan tak? Kalau yang roh gi tapi jasad tak gi, boleh jadi tak? Mati apa situ? Kita mari ngaji ni sekarang lah ni, mari tubuh saja, kan roh mari juga. Roh mari juga. Kan roh saja, tubuh tak mari. Tak juga, mari dua-dua. Sebab itulah ulama salafis salih kata akal fikiran dengan wahyu umpama lampu dengan mata kita. Adakah ia berlawan di antara dua ni? Tak. Bahkan lampu itu membantukan membantukan mata kita. Kita kalau celak luas setara mana pun, kalau lampu tak ada, tak cerah, tak ada cahaya, boleh pergi tak? Tak boleh, ia belaga. Juga akal fikiran, kalau cerdik setara mana pun, kalaulah Tuhan tak rayak, dia boleh tahu ke tak? Tak boleh tahu sebab Tuhan ni perkara yang ghaibiyah. Lalu orang Jahmiyah ni, dia nak buat lagu mana? Nak nampak kepada umat masyarakat kata Al-Quranil Karim berlawan semua sendiri. Hijau dia nak kemukakan kepada umat masyarakat kata Quran berlawan semua sendiri. Quran tak boleh nak pakai. Kalau pakai ayat ni berlawan dengan ayat ni. Kalau pakai ayat ni berlawan dengan ayat ni. Nampak tu tak? Cara mereka itu ambil isi kandungan Al-Quran untuk membedakan Quran di atas Quran. Dalam bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata al-mira'u fil Qur'ani kufr. Cara kita ambil Quran, mari bedah ayat Quran, ambil Quran, mari bedah ayat Quran, ini apa yang kata cara yang membawakan kepada jatuh agama. Hadis tu pun sabit daripada Nabi SAW. Tapi Al-Jahmiyun dia mari buat apa? Mari hijayah tak lain tak bukan untuk nak mengkeruhkan faham ahli Islam.
Orang Islam pegang molek-molek kata Tuhan suku, makhluk suku. Apabila kata suku, kena ada fasil. Kena ada perbezaan. Dia kata tak boleh nak ada perbezaan. Kalau ada perbezaan, pasti kena ada rengeh. Kalau rengeh itulah, dia kata tak boleh. Kalau rengeh, pasti kena ada jihad. Jihad depan ataupun atas. Ni tak boleh dia kata. Sebab jihad-jihad ni makhluk. Itu nak ayat kata pada hakikat ia pergi kata Tuhan ada sungguh tapi dalam kira-kira. Bukan ada sungguh dengan cara hakikat yang Tuhan itu ada dengan cara dia. Bukan. Ini apa panggil usulul Jahmiyah yang ulama setiap zaman, setiap masa, setiap generasi, setiap bangsa-bangsa di kalangan orang pegang akidah salaf duk jagakan masalah ni. Apabila silat kacing sining, tak saduk kaca kata kita nak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lepas tu nak boleh makan air daripada minum hak Nabi qala haud, tak sama sekali. Abadan tak boleh. Kemudian mereka bubuh kata Quran belaga dengan akal fikir. Tengok. Quran belaga sama ayat sendiri. Nampak? Kemudian orang yang pegang turun Quran turun hadis musyabbihah dan mujassimah. Takut tak orang? Takut. Dengan sebab itu jadi kewajipan mereka yang ada di atas bantasan Alkitab wa Sunnah, ada di atas akidah salaf, kena menyata, kena hurai. Sebab Tuhan suruh. Wa iz akhadhallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Tuhan buat janji dengan kita, so kita hurai, jangan kita susuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bila ilmu Tuhan terpancar, akan tetapi Al-Jahmiyun mari tutup dengan kegelapan kejahilan mereka, jadi gelap cahaya Allah, kita wajib waktu baik benda tu we cerah semula. Supaya utai kita tebah, cerah dah tu, cerah. Ujian mari pula ke utai, nak tebah pula. Ya gitulah cara di dalam ad-dinil Islam. Maka dia nak waktu baik satu qawaid, dia nak orang percaya, pasti kena gantung kepada Quran. Sebab orang Islam kita yang kena tupai Quran. Walaupun orang nak kata Quran ni tak boleh gitu, tak boleh gini, akhir sekali nak waktu baik qawaid yang batilah sekalipun kena gantung pada Quran. Tapi gantung dengan cara mana? Gantung dengan cara kata Quran berlawan sama sendiri. La haula wala quwata illa billah. Tuhan kata afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tak hati tengok tadabbur kahir manusia terhadap isi kandungan Quran. Kalau Quran ni bukan daripada Tuhan, nescaya berlawan sama sendiri. Mana nak ayat gapo mafhumul mukhalafah, mana Quran tak berlawan sama sendiri. Tak mungkin Quran nak berlawan sama sendiri. Sebab Tuhan jamin. Quran ni tak bawa kebatilan mari, walaupun dulu ataupun sekarang ataupun lagi akan datang. Tak ada kebatilan dalam Quran. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tak datang kebatilan di dalam Al-Quran sama sekali. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Tuhan jaga isi kandungan Al-Quran. Tuhan kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tuhan nak jaga sendiri. Dia waktu turun Quran kepada kita dan dia takaffalallahu subhanahu wa ta'ala hifzahu. Tuhan nak jaga sendiri. Kalau nak lakwi kita jaga, punah sepengah Taurat, punah sepengah Injil. Tetapi Quran Tuhan jaga sendiri. Masya Allah. Lalu, dia nak kemukakan kepada umat masyarakat, Al-Jahmiyun terutamanya, panggil Jahmiyun mu'asir, hak sekarang. Hak ada lacak ni, hak sekarang. Hak apa yang kata, hak samaimai. Hak baru. Senantiasa mereka ni itlaq di atas aqidatis salaf, musyabbihah, mujassimah. Tak ada pelik. Sebab ulama kita royak dulu dah kata PA perangai mereka lagu ni jalan. Nampak tu tak? Sebab itulah kitab-kitab hak tokoh-tokoh a'immatis salaf sute pun dia tak syarah. Sebab apa? Dia nak lekok daripada jalanan hak asal. Tepat orang sugi betul yang nak lekok. Whack new panggil. Asal saya panggil whack new. Lalu yang nak letakkan kaedah, nak letakkan kaedah yang dinamakan kaedah di sisi dia, apa yang kata? Qaidatun muhakkamah di sisi dia.
Qaidatun muhakkamah, berarti molek dengan baik. Benda ni kita kena faham jadi molek. Bukan nak jadi buku dengan orang, tak, kita nak jaga diri kita. Supaya Nabi dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Nak jaga diri daripada fitnah dajjal. Ya tak, kita tak kena buat karut dia. Nabi Isa nanti mari bunuh dia, bukan kita. Tapi kita nak minta jauh daripadanya. Sebab tu kita kena mengaji, kita tahu. Nampak tu tak? Lalu dia nak wari kaedah dia, nak ayat atau Quran, kalau kita nak percaya kepada Quran betul-betul, ya boh kata, kalau kita nak percaya pada Quran betul-betul, nas percaya belaga sama sendiri. Maka fitrah manusia ni, ya tak sih pada belaga-belaga, ya me'au tak sih. Nampak tak? Ya tak sih. Belawai di manusia ada akal. Dia kata akal kita ni menyalahi dengan Quran, menyalahi dengan wahyu. Manusia tak sih menyalahi. Dia nak jadi serupa, dia menyalah-menyalah dia tak sih. Faham tu? Itu sifat ke manusia hak asal. Lalu dia wari satu ayat. Dia ambil ayat yang nyata, terang, jelas, tetapi dia menamakan ayat tu ayat mutasyabihat. Faham tak? Allah kata ambil duit suci pergi puja benda yang najis, benda cemah. Ambil duit hak suci pergi kena orang, ambil duit suci pergi bunuh orang. Ni makna rupa lagu tu. Ambil ayat suci Al-Quranul Karim untuk membantukan qawaid kebatilan mereka. Apa? Yakni Al-Quran apa nama? Yakhtalif ma'a ba'd. Selisih gimari. Tak boleh pakai. Wajib pasti kita kena tak boleh pakai sepengah Tuhan raya. Kalau Tuhan raya kita pakai sepengah Tuhan raya, belaga semua sendiri. Belaga-belaga ni juga tak sih. Tu yang nak buai sifat kepercayaan umat manusia kepada Quran. Kabar lagi. Bahaya muka ni, tak bahaya lagu mana. Sampai kita berasa tak berapa dengan Al-Quran. Kita duk agungkan Al-Quran, dengarkan syarah dia, kita rasa tak berapa. Tak berapa faham tak? Rusak wah. Mana kata tak boleh kita nak percaya mana? Yang ambil ayat mana? Tengok. Ni Quran. Buka Quran tengok. Dengan mata kepala kita. Nak tengok kata demo tu lekak di mana? Akidah salah ni pergi betul lah mana? Tengok. Tengok nah. Cara lekak mereka. Kalau kita orang tak mengaji ke nyanyi. Nya tujung saji demo agak tak ada apa gelak gelemak dalam tu. Mujur Tuhan beri ilmu pengetahuan, beri hidayah, beri taufik, beri orang di tepi-tepi, tolong pakak bantu boleh kita tahu kata di mana demo lekak gira. Bahaya masalah. Bahaya Jahmiyah. Tak bahaya lagu mana? Nampak tu tak? Allah Ta'ala ada leka kira. Tu hakikat mereka. Tapi dia tak buka lah muka tu. Tapi kita suluh tengok. Ya nampak. Allahu Akbar. Ambil ayat mana? Tengok ayat Quran. Ayat Quran molek. Jelas nyata molek. Ulama pun nyata molek. Tetapi ia lekak nak gi tak serupa dengan apa Tuhan nak. Mari kita tengok Tuhan. Ia kata ayat ni ayat mutasyabih di sisi dia. Di sisi Al-Jahmiyun. Bukan di sisi As-Sunniyun yang ada di atas akidatis salaf. Tak. Allahu Akbar. Nas'alullah ta'ala as-salama wal-afiyah. Allahumma hafazna ajma'in min afkaril munharifah ka'amthal Jahmiyah al-mu'asir. Hak sekarang lah. Nampak tu tak? Mereka itu bukan nak lawan kita. Lah, lawan Quran. Pada hakikat. Lawan apa kita bukan tuai bagi Al-Quranul Karim. Tapi nak lawan Al-Quranul Karim. Kuasa mereka itu itlaq dengan lidah mereka kata Quran belaga sama sendiri. Subhanal Malik. Tuhan jamin kata tak belaga, mereka kata belaga. Tuhan jamin kata Quran ni tak jadi tak menyengah dengan akal fikiran manusia, mereka kata menyengah dengan akal fikiran manusia. Ini kesal yang mereka itu nak bawa ummah tu pergi kana. Ya wari satu ayat. Ayat ni kalau kita tengok bukan mutasyabih. Ayat ni bahkan terang makna dia, maksud dia, isi kandungnya dia. Tak ada jadi ada kelang kabut sikit pun.
Tetapi jadi kelang kabut sebab apa? Sebab mereka fi qulubihim zaigun. Ada dalam hati dia marad. Gapo maradun? Marad mana kata tak boleh nak percaya sebagaimana Tuhan royak. Hak Tuhan royak tak boleh. Kena hak tokoh kami Jahmiyah ni royak barulah kami itu agung tah kepala kami. Subhanallah. Ayat tengok le Quran ni. Tengok ayat dalam Quran ni, tengok kita wari ayat Quran ni, tengok dalam suratul Hadid. Tuhan katakan, huwallazi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ayat ni banyak kali dah kita sebut. Tetapi dengan sebab hutan naik pula, pasti kita nak sodak tahu. Dulu kita sodak dah habis banyak ribu juga dah. Tapi ni mari pula hutan. Kenapa ada hutan tu lah? Hutan tu lah tu, bukan hutan lain, hutan tu lah. Kita kena sodak tu baik pula. Apa? Itu apa panggil cara hidup pai kita. Apabila cemar, mandi. Apabila cemar, basuh. Tak gitu kah? Kita hidup pai dalam hari baju kita basuh berapa kali ni? Bila tak leh? Bila nak basuh? Apabila bau, apabila cemar, apabila gitu, apabila basuh. Sebab tu hawi air sama tak ke? Wi sama. Juga ilmu pengetahuan tu hawi sama. Wi ada sama. Kita orang hak mempunyai ilmu pengetahuan daripada Tuhan, pegang amanah nyata. Bila? Apabila dia mau mengkelang kabutkan akan isi kandungan Al-Quran. Kita kena kasih kepada Quran. Sebab ini adalah syafaat kita. Orang baca dia saja, Nabi kata, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya datang hari kiamat esok, ia jadi syafaat bagi kita. Apatah lagi mereka yang difak terhadap dia, mempertahan maruah dia. Nak khaya lagu mana? Cuba khaya tengok. Tuhan kata huwa, Allah yang menjadikan langit dan bumi di dalam jarak 6 hari. Thumma, kemudian setelah daripada Tuhan jadikan langit dan bumi, Tuhan istiwa mana tertinggi. Dia itu di atas arasy. Di atas apa? Di atas arasy. Mana berlakunya istiwa lepas daripada Tuhan menjadikan langit dan bumi. Perhatian tu sifatul istiwa apa panggil sifatul fi'liyah. Allah Ta'ala buat hendak bila yang nak buat serah kepada dia. Ada pun sifatul ulu, sifat zatiyah. Maha tinggi Allah Ta'ala pada sedia kala, hak tu panggil sifatul ulu. Ada pun sifatul istiwa, orang panggil sifatul fi'liyah. Berlaku bila ini perbuatan ni? Setelah daripada Tuhan jadi langit dan bumi. A'immatus salaf berimej lagu ni belaka. Apabila itlaq kata Tuhan, maksudnya zat, masuk sifat, masuk perbuatan. Fa'il nak hidup di mana kalau tidak, fi'il nak hidup di mana kalau tidak ada fa'il? Nama nak duduk di mana kalau tidak ada musamma zat dia? Nak duduk di mana? Logik orang mikir lagu tu belaka. Apabila kata, mokcik tu nama, diri kena ada. Ustaz ni nama, panggil dia, gelar. Dia kena ada. Bukan duk panggil saja, tu tak jadi. Tetapi dengan sebab al-jahmiyun ya duk hurai, ya duk goreng hak dia, siapa kau orang nampak? Ya manusia kita ni ya nampak apabila hurai. Sebab tu Nabi kata wa innal bayana la sihra. Apabila ada hurai nampak. Sebab tu jangan berhenti. Kita orang pegang dengan aqidatis salafis salih, jangan berhenti. Sebab apa? Kita janji dengan Tuhan. Kita janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuhan royak nyata tak gitu. Tuhan kata aku jadi langit, jadi bumi dalam jarak 6 hari. Kemudian setelah daripada tu Tuhan istiwa. Sebab tu At-Tabari kata istiwa Tuhan hari yang ke-7 lepas daripada Allah Subhanahu wa taala jadi langit dan bumi. Dalam tafsir Tabari. Setelah daripada tu apabila Allah Subhanahu wa taala istiwa mana tertinggi di atas arasy, Tuhan tak tahu gapo dok berlaku di langit, tak tahu gapo dok berlaku di bumi. Tuhan kata ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah Ta'ala mengetahui apa hak masuk di dalam bumi, hak turun ke bumi, hak naik daripada bumi. Tuhan tahu.
Ilmu Allah Ta'ala itu meliputi semua apa yang ada di bumi ni, sama ada hak masuk dalam bumi, hak naik pada bumi, Tuhan tahu belaka. Wa ma yanzilu minas sama', dan apa yang turun daripada langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik kepada langit daripada amalan kebaikan, zikir, tahmid, tahlil, semua takbir naik. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalus salihu yarfa'u, naik kepada Allah Ta'ala. Tuhan tahu belaka. Daripada ruh orang hak soleh naik kepada Allah SWT. Daripada ruh orang mati syahid naik, Tuhan tahu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, sedangkan ia Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Maka Al-Jahmiyun dia kata wa huwa ma'akum aynama kuntum, di sini makna kata zat Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita di mana kita berada. Kalau dia kata, kalau nak pakai mengikut Al-Quranul Karim, belawailah dengan ayat summastawa 'alal arsh. Tuhan istiwa di atas arasy. Arasy ni ada atas pada petala langit yang 7 ni. Kemudian wa huwa ma'akum, sedangkan ia tu sekali dengan kamu di mana kamu berada di atas muka bumi ni. Seolah kata belawai di antara ayat Al-Quran dalam ayat tullah. Adakah Tuhan kandak dengan lagu tu? Al-jawab tidak. Kenapa? Kerana Tuhan kata pada awal ayat, belum daripada wa huwa ma'akum aynama kuntum duk situ tu maknanya ya'lamu ma yaliju. Tuhan mengetahui apa hak masuk dalam langit, masuk dalam bumi, keluar daripada bumi, turun daripada langit, naik kepada langit. Daripada gapo tu? Hak Tuhan tahu tu daripada perbuatan gerak-geri hamba dia. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat belakang daripada ni, wallahu bima ta'malun, dan Allah Ta'ala dengan perkara yang kamu itu amal basir. Allah Ta'ala itu melihat. Maka wa huwa ma'akum di sini makna kata Allah Ta'ala itu senantiasa duk lihatkan kita, senantiasa duk nampakkan kita. Sedangkan dia itu istiwa di atas arasy sebagaimana dia khabar. Itu zahir bagi ayat dan maksud bagi Al-Quran ayat ni. Tak ada belawai seumpama Al-Jahmiyun duk dakwa, tak ada. Nampak tak tu? Sebab Tuhan kata pada ayat di belakang, wallahu bima ta'malun. Pia ta'malun? An-nas, al-insan, hamba. Hamba dia amal gapo? Amal mana gerak-geri? Mana kelakuan? Allah Subhanahu wa taala tertinggi di atas arasy. Tuhan nampak tak kita? Tuhan dengar tak cakap pada kita? Tuhan tahu tak kelakuan kita? Kullu tahu habis. Sebab tu Tuhan wari depan ya'lam, balik belakang basir. Mari sifat ilmu dan sifat basar. Maka wa huwa ma'akum aynama kuntum di situ maknanya Allah Taala bersama dengan kita, tahu dan lihat. Zat dia tertinggi di atas arasy yang tidak ada syak di kalangan ahli sunnati wal jamaah hak pegang dengan akidah salaf. Belaga sama sendiri? Abadan tak sama sekali. Nampak tu tak? Sebab itulah ayat ni dia mau kata, Jahmiyah kata ayat ni belaga sama sendiri untuk nak royak kata Quran tak boleh percaya sepengah dia. Wajib kita kena percaya hak kita. Lah mana? Qawaid hak kita tak. Lagu mana qawaid hak kita tak? Ni bukan murak. Bukan maksud hak Tuhan nak. Allahu Akbar. Bukan maksud hak Tuhan nak. Tahu main lagu mana? Ambil ayat satu ayat, kemudian kita tinggal depan, tinggal belakang. Kalau kita ngaji dalam usul tafsir pun salah pahalah tu. Sebab Quran yang ada ayat depan, orang panggil sibaq. Ayat tengah, orang panggil siaq. Ayat halik belakang, panggil lihaq. Depan, tengah, belakang. Baru tubik muka. Ya tak boleh sama sekali nak pergi faham ayat ni aku nak faham. Kalau gitu fawailul lil musallin tak nyanyi. Celaka bagi orang semaya, tak kena semaya. Sebab tu kena tengok di awal, tengok di tengah, tengok di akhir. Fadlan an asbabin nuzul. Lebih-lebih lagi asbabin nuzul. Asbabin nuzul luar daripada ayat tu, depan belakang kiri kanan tu, luar pada tu.
Dalam ayat tu sendiri tu menunjuk dah makna. Ni belum daripada kita nak tengok ulama. Ayat tu menunjuk dah lagu tu. Bahkan apa kita faham ni, hak ulama kita faham lagu ni dah. Maka wa huwa ma'akum aina ma kuntum di sini ai ilmuhu wa basaruhu. Ilmu Tuhan, penglihatan Tuhan. Belaga tak? Tak. Allahu Akbar. Nyata dah Quran? Nyata. Faham aja tak? Makna kata tak masuk dalam ayat hak Jahmiyah kata afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Tak masuk. Sebab kita beriman kullu. Kita beriman belaka kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Semua itu daripada ayat hak Tuhan kita kata belaka. Summa stawa 'alal arsy, pun Tuhan kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum, pun Tuhan kata. Tetapi kita nak faham dia min haisu, daripada sekiranya ayat tu duk lagu mana dalam surah tadi itu. Duk dalam ayat tu duk lagu mana kita nak boleh faham. Baru tu baik makna. Nampak tak tu, kita kecek tak ada sudah lagi. Kita buat kesimpulan dah kena tak? Kalau duk dalam safar, duk di dalam berlaman, siap. Orang tak ada kecek tak sudah lagi. Kita waktu baik dah. Mana kata kesimpulan. Siap lagu tu. Kena tengok dulu kepala ayat lagu mana, tengah lagu mana, belakang lagu mana. Baru tu baik natijah. Itu satu. Kemudian ayat yang seterusnya ni surah Al-Hadid. Al-Jahmiyah ni tabiat mereka, dia tak kembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat muhkamat. Dia tak kembali. Dia kembali klik pada hak mana? Tak lain tak bukan, dia dakwa kata ayat ni pasti kita kena faham lagu ni. Hak ni lah zahir bagi Quran. Itu bukan zahir bagi Quran. Orang panggil zahir akal fikiran dia. Nampak tu dah? Zahir akal fikiran dia, hak keluar tu baik daripada pegangnya dia yang salah. Tu tak? Sebab apa salah? Kerana cengah dengan Quran. Menyinggah akan Al-Quranul Karim. Kita kembali klik pada ayat satu lagi daripada surah Al-Mujadilah. Tuhan katakan dalam ayat yang ke-7. Ni nyata lagi. Tuhan kata alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Mu tak tahu kata Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi? Ma yakulu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Kalau mung duk cakap bisik di antara tiga orang, dia yang keempat. Makna kata dia senantiasa duk dengar percakapan kita. Kalau mung yang lima orang, dia yang kena. Makna kata dia senantiasa duk dengar kita. Tahu kita. Sebab apa dia boleh kata tahu? Sebab Tuhan kata ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Manusia duk mana? Duk di antara langit dan bumi. Betul tak? Apabila Tuhan kata tahu benda ada di langit, benda ada tahu di bumi, di antara tu masuk tak? Masuk lah. Tak keluar dah. Lalu dia kata illa wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Malaikat ia Allah berserta dengan manusia. Makna kata dengan perwaktan manusia, gerak-geri manusia, keadaan manusia di mana mereka itu berada. Tuhan tahu. Lepas daripada tu thumma yunabbi'uhum bima amilu. Kemudian Tuhan nak royak kepada manusia wa amal tadi itu dengan apa yang mereka itu wa amal bila yaumul qiyamah. Bima amilu, dengan apa yang mereka itu wa amal. Sama ada amal jahat, amal molek, Tuhan nak royak hari akhirat esok. Sebab apa Tuhan nak royak? Sebab Tuhan tahu. Faham tu? Sebab Allah Subhanahu wa taala tahu. Kemudian Tuhan menutupkan ayat ni innallaha bikulli syai'in alim. Allah Taala dengan tiap-tiap sesuatu Tuhan tahu. Depan ilmu, belakang pun ilmu. Hak ni surah Al-Mujadilah. Adapun suratul Hadid, depan ilmu, hak belakang basir. Hak ni Tuhan tahu, hak ni Tuhan lihat. Sama. Melaga ke? Tak sama sekali. Bahasa orang tua kata taubat pun tak belaga sama sedikit Quran. Tu dia. Ada lagi ayat kata, zahir Quran ni bukan maksud hak Tuhan nak.
hal 'indakum min ilmin fatukhrijuhu lana? Di sisi kamu ada ilmu daripada Allah Ta'ala dan Rasul, boleh tuak tubik dengan ini qawaid? Dia kata, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hak tu makna kata tubik kaedah tak az-zahir laisa bimurad. Kita kata Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala melihat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengar, Allah Ta'ala bercakap, Allah Ta'ala hidup. Laisa bimurad? Laisa bimurad juga. Sebab benda tu ada belaka di makhluk kan, tak tasbih pula. Gana istiwa Tuhan jadi tasbih dengan makhluk. Dengar Tuhan tak tasbih. Lihat Tuhan tak ada tasbih. Kandak ki Tuhan tak ada tasbih. Hidup Tuhan tak ada tasbih. Sebab apa boleh jadi gitu? Sebab klik pada qawaid Jahmiyah Hasan, akal kalau tunjuk bukannya ayat tu mutasyabih. Ayat yang tunjuk oleh akal, sifat yang tunjuk oleh akal, benda tu bukan mutasyabih. Hak yang tak tunjuk oleh akal, makna kata Tuhan khabar, hak tu mutasyabih. Tu dalil besar sekali kata mereka itu mendahului akal di atas wahyu. Ia boleh menentu kata hak ni mutasyabih, hak ni bukan mutasyabih. Bila? Apabila akal menunjuk, hak tu bukan mutasyabih. Kalau akal tak menunjuk, Tuhan khabar, hak ni mutasyabih. Tengok, qawaid tu pun panggil qawaid secara laba dah. Qawaid orang panggil qawaid dhaifah. Qawaid yang tak erat. Nampak tak tu? Qawaid yang tak gagah. Qawaid bukan rasikh, dakwa-dakwa saja. Tak dakwa lagu mana Tuhan ada kira-kira. Nampak tak tu? Sebab tu ayat hak Tuhan kata laisa kamitslihi syai', boleh hipung tak dengan istiwa Allahu 'alal arsh? Boleh hipung tak? Boleh. Istiwa sungguh tapi laisa kamitslihi syai'. Nampak tak tu? Tuhan hidup sungguh tapi laisa kamitslihi syai'. Tuhan turun pada langit dunia sungguh tapi laisa kamitslihi syai'. Tak ada payah pun. Faham dah tu? Kemudian kita ni kalau awam lah, ataupun kita dakwa kata kita ni nak turut ulama, kalau kita bakar raja, bakar ku ratik gak dah, pergi tengok raja lah, bukan duk tupai hak lain. Raja dalam masalah mentafsirkan ayat Quran ni siapa? Man? Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Tu panggil Sultan Mufassirin. Dan kita raja, kita tengok hak raja. Ni nak tengok hak Jahmiyah, tak jadilah tu. Nampak tu tak? Kalau kita nak misal lah ni, nak misal. Tak ada menentu tak siapa-siapa, nak misal win apa. Nampak tak tu? Kembali kepada siapa? At-Tabari. Tabari kata gano. Tengok dah kitab Tabari ni. Ni kitab Imam At-Tabari. Nama Jami' Al-Imam At-Tabari. Mari kita tengok Imam At-Tabari kata gano kepada kita. Ayat ni dia katalah mana. Dia kata gini. Imam At-Tabari kata gini. Ni kita wari ibarat dia. Ayat sani. Ayat daripada suratul Hadid ayat yang keempat. At-Tabari katalah mana. Cuba kita tengok. Kita bakal raja, kita nak tengok raja mufassir. Bang tafsir hak raja sekali keceklah mana. Hak ika-ika ni tak apalah. Kalau kita tengok raja, kalau kita kira dengan raja, hak bawah-bawah ni hak duk sapu-sapu ni tak apa, tak dulu tak apa. Nampak tu tak? Wak kira dengan raja. Supaya kita kalau nak wak kira idarah gapo-gapo sakut paut dengan urusan mengaji, kira dengan mudah. Ya mudah. Kalau kira dengan tunggu pitu, payah nega dah. Nampak tu tak? Mari kita tengok dengan Imam, mari tengok Imam At-Tabari katalah mana. Hak kita surah saat ni tu, hak kita faham daripada ulama kita tu, faham supaya siapa kita faham. Dan berani kedak orang Jahmiyah seluruh yang apa nama berbangsa Arab ataupun berbangsa hak bukan Arab, nak ayat At-Tabari ni musyabbihah mujassimah. Malah mana nak kata? Tuhan kata qauluhu subhanah, tengok dalam kitab tu, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, yaqulu ta'ala dhikruhu mukhbiran an sifatihi. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi
Sebutan dia tadi itu mengkhabarkan tentang sifat dia. Tuhan ayat ha dia. Tuhan ayat ha dia. Jahmiyah yang pandai pada Tuhan. A'lamu min Allah, a'lamu billahi min Allah. Wa a'lamu billahi min Rasulillah alaihi salatu wassalam. Reti pada Tuhan. Itu Jahmiyah hak sungguh tu. Hak cucu cicit tu ya rengeh lah sikit, ya rengeh sikit. Tapi hak ni reti sungguh. A'lam, lebih reti. Tuhan nak ayat dia. Tengok. Wa annahu la yakhfa alaihi khafiyatun min khalqihi. Tengok. Imam At-Tabari katakan, hak kata ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak sunyi di atasnya kesunyian apa-apa pun daripada makhluk dia. Mana Tuhan tahu belaka. Tengok. Ni raja dah ni. Kalau paktai kita ku dah ni. Dari sana ku lagi lah ni. Bukan tuai, bukan cek lah ni. Ku hak atas. Nampak tu tak? Kalau tak erti hak ni enggak, teruk. Tak erti hak ni teruk. Ya'lamu ma yaliju fil ard min khalqihi, ya'ni biqaulihi yaliju ay yadkhul. Yalij mana yadkhul. Yaliju tu mana masuk. Apa hak masuk dalam bumi? Tuhan tahu. Wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama', ai apa yang turun daripada, apa yang keluar daripada tanah dan apa yang turun daripada langit, ilal ardi min syai'in, daripada kepada bumi, daripada sesuatu qat, hak mana-mana pun Tuhan tahu belaka. Setitik air hujan pun Tuhan tahu. Satu patah biji sawi amalan anak dia naik ke langit, Tuhan tahu. Pia kata, At-Tabari raja kata, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik kepada langit, ay yas'adu ilaiha, naik kepada langit. Yas'ad, naik kepada langit. Subhanallah. Minal ard, daripada bumi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum ayyuhal muslimun. Tengoklah kitab molek. Ini adalah kitab yang diterima oleh seluruh ulama Islam. Semenjak daripada dulu hingga sekarang, malaikat Jahmiyah tak terima. Malaikat siapa? Malaikat Jahmiyun yang tak terima. Sama ada bangsa Arab atau bukan bangsa Arab, dia tak terima. Hak lain pada ni, alal aini war ra's. Mati bila? Tabari. 310 Hijriyah. Sultan Mufassirin bi ijma' la'immatil mufassirin. Dengan ijma'. Tak ada syak. Akak tunduk belakang dekat raja kata kan, alah mana hak lain menteri-menteri dia, wazir-wazir dia, ada tunggu pintu bos, tunduk habis. Dia katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Yang orang Jahmiyah kata ayat ni berlawan dengan ayat thumma stawa 'alal 'arsy. Berlawan. Nampak tu tak? Ni orang Jahmiyah nak bawa saja dak. Kalau bawa tak kacau tak apa, nak bawa ni, kawan nak bawa ni. Rasa sedap dengan akidah Jahmiyah. Bawa, tak ada apa. Tapi mari cenggah Quran kita tak ada nak difak diri dan puak kita, dak nak difak Quran. Nak jaga Quran. Tak nak jaga diri, pedah apa jaga diri? Jaga. Demo nak kata diri kita, kata. Demo nak kata ke ayah kita, kata. Nak kata tok kita, kata. Nak kata tok guru kita, kata. Tapi kata Quran tak boleh. Itu marwah. Yang kita nak khidmat kepada Quran, bukan khidmat pada diri, bukan khidmat pada puak. Lah. Okeylah tu. Ni kita kena tani, we ada sikap kata kita orang Islam ni. Sebab hak ni nak jaga kita esok ni, Quran ni. Nak beri syafaat kepada kita Quran ni. Hari tu mu tolong tahankan aku. Hari ni aku nak tahan kamu kata. Hak tu hak kita harap sebab kita kena mati. Tak ada nak hidup tamu kabar ni kekal. Tak ada. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nabi kita wafat, orang kita pun wafat juga. Tuhan katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tabari katakan terhadap ayat Tuhan ni, ayyuhal muslimun, hei orang yang beriman. Orang nak kepada benar-benar sungguh, tak ada tak say puak tu puak ni, demo tu demo ni, aku dengan Tuhan aku. Dengar Tabari nak kata. Dia kata wa huwa syahidul lakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyaksi bagi kamu. Apa makna menyaksi?
Mana menyaksi, mana kano? Makna duk tengok, duk perhati. Tu. Ayyuhan nas, wahai manusia, ainama kuntum. Di mana kamu berada? Ya'lamukum. Tuhan tahu. Tengok. Di mana kamu berada, Tuhan tahu. Wa ya'lamu a'malakum. Dan Tuhan tahu kan amalan-amalan kamu. Tuhan tahu kata kita duk mana diri kita, Tuhan tahu amalan kita hak keluar daripada diri. Apa tak? Wa mutaqallabakum wa mathwakum. Di mana mu nak duk, di mana mu nak taruh jasadmu apabila mu mati sak. Tuhan tahu belaka. Allahu akbar. Lepas tu mufajaahnya, gapo Tabari kata? Wa huwa, sedangkan ia Allah. Wari hak sengaja 200 korong pun tak apa. Cuba erak sini sikit, wa huwa ni klik rojak ke siapa? Wa huwa. Tengoklah kita ni ibarat ni, wa huwa, sedangkan ia Allah Subhanahu wa taala ala arsyihi, di atas arasnya. Arah dan mana? Fauqa samawatihi sab'i, atas pada 7 petala langit ni. Dia kata, At-Tabari ayyuhal jahmiyun, wahai orang nak pendapat Jahmiyah, kuasa tak kamu nak ayat kata ini pendapat At-Tabari ni, sultan mufassir ni, raja mufassir ni, musyabbihah mujassimah. Tafadhal. Terus tengok. Nak tengok kata orang ada kalangan dunia mana nak pakai dengan itu pendapat. Tak pakai tak jadi berdoa. Tak mengaji sejarah kata. Nampak tu tak? Allah tak ada pun orang kita lagu tu, tak ada. Kemudian wallahu bima ta'maluna basir, sikit lagi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang kamu itu beramal, Allah Taala itu nampak. Kita dalam rumah ni Tuhan nampak tak? Nampak? Kita dalam bukit, dalam gua, Tuhan nampak tak? Nampak? Tuhan dengar tak suara kita? Dengar. Tu Allah Subhanahu wa taala yaqul, Tabari kata, wallahu bi'amalikum, dan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kamu, allati ta'malunaha, yang kamu itu buat amal akan dia, min hasanatin, daripada kebaikan, wa sayyi'in, dan daripada kejahatan, wa ta'atin, dan ta'at, wa maksiatin, dan maksiat, dzu basarin, Allah Taala senantiasa dok nampak. Wa huwa laha muhsin, dan Allah Subhanahu wa taala itu duk perhati, duk jagalah, dengan makna maksud tu liyujaziyal muhsina minkum bi ihsanihi, supaya Allah Taala itu balaskan akan kamu kebaikan kamu yang kamu itu kerja. Wal musi'a bi isaatihi, dan Tuhan nak balaskan orang awak jahat dengan kejahatan yang awak kerja. Yauma, bila tu? Yauma tujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Hari ya Allah Ta'ala itu nak balas tiap-tiap diri dengan apa yang mereka itu usaha, sedangkan Allah Ta'ala itu tak zalim akan manusia. Dia kata ni At-Tabari. Ulama tak? Ulama. Kita ada pernah umur ke? Tabari tak ada? Ada. Apa tahu waktu baik? We tengok kepada masyarakat. Ni menyakit pecah yang belakang ni. Menyakit pecah tak? Habis umur dah kata walih kira, dia kecek watulah. Tak? Sebab tu kerja tu apabila sampai umur tu ya tak wih kerja. Duduk rumah makan pecah, duduk rumah. Ya wak jaksa banyak dah. Orang pesening ni tak lewat kira mana dah. Nampak tu tak? Tapi kita tak ada lah lagu tu, alhamdulillah. Sebab tu kena tengok di dalam kitab. Kecek mulut saja tak sedap kan? Tu tak? Tu dia. Nak ayat kata ayat ni tak ada belaga apa-apa ni. Qawaid Jahmiyah tak ada tepat dalam ayat ni. Tak ada tepat nak gantung dengan ayat ni. Lebih licin daripada beluk lagi. Lucu ayat Quran ni daripada fahmul khati'ah. Daripada fahmul khati'ah yang salah faham fok-fok Jahmiyun. Begitu tak ada. Subhanal Malik. Tak ada ni. Nampak tu tak? Inilah kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan di sini. Hak Tuhan nak menyata di sini. InsyaAllah kita akan lihat pula pada perjumpaan kita yang lagi akan datang bab yang lain pula lah tentang masalah
masalah berapa nama? Masalah yang Allah Subhanahu wa taala kata di dalam Quran ni pula bab yang lain. Faham tu? Bab yang lain. Nanti tengoklah bab gapo kita ikut tiba bersama. Ini panggil majlis mempertahankan maruah Al-Quranul Karim. Kita ikut bersama. At-Tabari ni rasikhun tak? Rasikhun fil ilmi tak? Alim di kalangan ahli ilmu tak? Tak ada syak. Ada nyawa lah ni kalau hipung semua sebelah kaki apa tak boleh lagi. Nak ayat kata kita pakai raja dah ni. Kita duduk dengan raja dah. Raja tentang masalah tafsir. Duduk dengan dia dah. Asal kata kan, asal cokeh. Mana-mana tunduklah. Asal kacik lah. Nampak tu tak? Lama dah wari tok tu ni kita tak ada nak kira. We tahu kata raja dengan demo tu hak mana mulia. Sudah. Nah, hak ni orang beriman, orang Islam, ada akue, semua ulama pakat terima, kita terimalah. Pasal duk kacau dengan Jahmiyah tak padan dengan kita. Nampak? Tak selamat kali kita duk kacau dengan Jahmiyah, tak selamat apa kali. Faham tu tak? Sebab itulah kita tak ada baca kitab sendiri. Kita tak ada faham sendiri. Kita bukannya musyabbihah mujassimah sebagaimana yang dilabelkan oleh Jahmiyah. Tak. Bahkan kita pakai mengikut Tuhan raya, mengikut ulama ilmu mu'tabar sebagai sultan mufassirin raya. Tak puas hati ke? Rasa kata cukup dalam situ. Nampak tu tak? Sebab itulah kita orang yang nak kepada kebenaran pada dengan 2-3 tepat ditunjukkan oleh ulama tu pun boleh terima dah. Orang tak saya terima waris juta lah saya pun tak saya terima. Nampak tu tak? Tu makna kata kita menjauhkan diri daripada perkara-perkara tersebut tadi. Ini majlis kita nak mempertahankan maruah Al-Quran daripada fahaman Al-Jahmiyah muasir. Jahmiyah hak sekarang lalah ni. Nampak tu tak? Adapun orang kita orang sunnah dah, kita paktai kita ni ahli sunnah wal jamaah belaka dah, pakailah sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Sekadar inilah sahaja pada perjumpaan sekali ini. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjagakan pahaman kita daripada afkar munharifah seumpama Jahmiyah dan sebagainya, dan melucukkan kita daripada putablik mereka dan kacauan mereka, syubhat mereka, kesamaran mereka, supaya kita itu diselamat, supaya kita itu dapat berjaya dengan tokoh-tokoh ulama salafus salih dulu, dan kita boleh masuk syurga belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.